Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, moga Allah ta'ala meridainya, di madrasahnya pada petang hari Selasa 8 Sya'ban tahun 545 Hijriah. Suatu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man tazayyana lin-nasi bima yuhibbun wa barazallaha bima yakrahu laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang menghiaskan diri dengan apa yang mereka suka, yakni manusia suka, lalu dia menampakkan diri kepada Allah dengan apa yang dibenci Allah, nanti dia akan menemui Allah sedang dia murka, yakni Allah murka terhadapnya. Riwayat At-Tabrani. Dengar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai munafik, wahai orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, wahai yang menjual Tuhan dengan manusia, wahai yang menjual apa yang kekal dengan apa yang binasa, rugilah perniagaan kamu dan lenyaplah modal harta kekayaan kamu. Celaka kamu terdedah pada kutukan Allah Ta'ala dan sungutannya. Kerana siapa yang menghiaskan dirinya buat manusia kerana mencari pandangannya, nescaya Allah Ta'ala mengutukinya, yakni melaknatnya. Hiaskan zahirmu dengan adab susila syariat, dan batinmu pula dengan mengeluarkan ingatan manusia daripadanya. Tutup pintu hatimu dari mereka. Hapuskan ingatan kepada mereka dari dalam hatimu, seolah-olahnya mereka tidak pernah dilahirkan ke dalam alam ini. Jangan anggap mereka ini berkuasa boleh membuat mudarat atau manfaat kepadamu. Anda selalunya sibuk dengan menghiaskan lahirmu, sehingga anda lupa untuk menghiaskan hatimu. Menghiaskan hati itu dengan mengesakan Tuhan, mengikhlaskan amalan, serta penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala, dengan selalu mengingatinya dan melupakan semua yang selain dia. Suatu berita daripada Sayyidina Isa bin Maryam alaihissalam, oh, dia berkata, amal soleh itu ialah amalan yang tidak disukai untuk dipuji. Hai manusia bodoh, hai gila bila dikaitkan dengan akhirat. Fikiranmu semuanya terkait dengan dunia. Ini fikiran yang tidak ada gunanya. Bersungguh-sungguh pada menghasilkan iman, dan anda akan berhasil keimanan. Jangan lupa bertaubat, mohon uzur dan kesal, dan alirkan air matamu pada kedua belah pipimu. Sebab tangisan dari takut kepada Allah itu akan memadamkan api maksiat, akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jika anda bertaubat dengan hatimu, nescaya cahaya taubat yang benar itu akan menyerikan paras wajahmu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara butir bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi tentang bahayanya riak,
dan bahayanya bersifat munafik, iaitu menzahirkan amalan bagi mengharapkan pujian manusia dan lupa kepada pengawasan Allah Ta'ala, muraqabatullah, dan lupa kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala suruh kepadanya. Dan perkara yang kedua, bagaimana membina adab susila yang sebenar dalam pelakuan hidup kita, secara zahir dan secara batin. Dan perkara yang ketiga, betapa penting kita menekankan hiasan batin, menekankan pembersihan batin berbanding zahir kita. Dan perkara yang keempat yang nak disampaikan, kaitkan seluruh kehidupan dunia ini dengan akhirat. Jangan putuskan kaitannya. Apapun yang kita lakukan, ia adalah berkait dengan hari akhirat. Kemudian perkara yang terakhir tentang taubat. Taubat atas kesilapan kita, atas kekhilafan kita, atas kekurangan kita dengan sebenar, iaitu taubat dengan hati. Yang kesan taubat yang bersungguh-sungguh ini akan zahir tandanya pada wajah kita. Maka ini antara intipati yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi. Bila beliau memulakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni, iaitu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tazayyana lin-nasi bima yuhibbun, siapa yang mencantikkan, menghiaskan dirinya dengan apa yang manusia suka. Kita semua yang manusia suka, semua yang orang viral, maka itu yang kita cuba buat. Pakaian yang orang suka, orang kata lawa, kita pun pakai. Bahkan kadang-kadang kita akan tanya orang, lawa tak baju ni? Sebelum kita pakai. Lawa tak kasut ni? Sebelum kita beli. Cantik tak kereta ni? Cantik tak motor ni? Demikian kita mencari tazayyun, yakni perhiasan, supaya bila mana kita melakukannya, maka kita dipuji. Baik, dalam persoalan-persoalan yang berkait dengan kehidupan duniawi tak salah. Kalau seorang ditanya pakaian dia lawa tak lawa supaya seronok dipandang mata, maka itu tak salah. Ditanya suami dia lawa tak salah. Ditanya ayah dia lawa tak salah. Ditanya tentang kenderaannya, lawa tak kereta ni, lawa tak motor ni, maka itu tidak salah kerana ia urusan duniawi. Dan Islam mengharuskan kita berhias dalam perkara duniawi. Dibenarkan secara umumnya. Ini tak salah lah kalau saya bila nak beli kasut, saya tanya kawan saya, ni kasut ni okey tak? Dah ada orang pakai belum? Yang kata tak ada, ni kalau beli, ini special edition, limited edition. Okey, saya pun beli. Saya suka kalau orang lihat kasut saya, tanpa saya menghina orang lain. Syaratnya tanpa menghina orang lain. Sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, seorang suka kasutnya cantik, pakaian cantik, apakah ia riak? Nabi kata tidak. Saya suka kalau saya lari lebih laju pada kawan saya. Kemudian kawan saya akan pujilah, walaupun dia itu nampak tua tapi lari laju. Saya suka bersaing dengan kawan saya dalam hal-hal duniawi. Mengaitkan, oh bagus skill dia. Skill dia ni semua ikan dia dapat. Saya suka orang cakap, oh dia pandai ngai, saya nak ajak dia ngai. Dia ni macam seafood. Demikian juga hal-hal duniawi yang lain. Tetapi bila kita bicarakan tentang riak dan ikhlas, kita bicarakan pada dua perkara. Yang pertama pada ibadat kita. Yang kedua pada doa kita kepada Allah, pergantungan kita pada Allah. Adapun dalam ibadah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan mereka ikhlas dalam ibadat mereka kepada Allah. Dan suratul Bayyinah ayat ke-5. Dan Allah sebut dalam Al-Quran lagi, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu sembah Allah dengan benar-benar ikhlas dalam beragama, yakni dalam ketundukan. Dan suratul Zumar ayat kedua. Maka ini ikhlas dalam ibadat. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi menyebut,
Bila kita bahas tentang ikhlas, kita bicara tentang ibadat, bukan bicara tentang hal duniawi. Maka tak salah saya katakan seorang nak rumah lawa dan dia suka orang puji rumah dia, balkoni rumah dia ataupun syaraf, dia punya balkoni luar dia cantik, kolam cantik, orang datang, lawa rumah awak ni macam konsep sekian negara, sekian negeri. Dia suka, saya suka lawa-lawa ni. Maka itu tak salah apa-apa. Itu kita tak kata awak ni riak sebab berbangga dengan rumah cantik, kereta cantik. Itu bukan riak. Tiada pun ulama bagi definisi riak. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dunia ini untuk berhias. Kalau seorang dia buka kedai makan, dia hias pinggang cantik, cara dekorasi lawa, maka tak salah. Dan dia mengambil upah daripada hiasan ini, maka tidak salah apa-apa. Islam bercakap tentang keikhlasan dalam ibadat. Dalam hadis bila disebut man tazayyana linnas bima yuhibbun, siapa yang berhias dengan apa yang manusia suka, yakni siapa yang bila mana dia buat ibadat, biar manusia pandang, biar manusia suka. Tapi bila di belakang manusia, maka buruk perangai dia. Dalam hadis disebut man ahsana as-salata haitsu yarahu an-nas wa asa'aha haitsu yakhlu fatilka istahana biha rabbahu tabaraka wa ta'ala. Siapa yang bila sembahyang depan orang diperlihatkan cantik, panjang rukuk, i'tidal, bacaan, tapi bila dia solat seorang buruk caranya, maka ini penghinaan kepada Allah. Sebab kita melihat, kita membesarkan pandangan manusia, lalu kita pandang rendah pandangan Allah. Orang ni Allah Ta'ala akan ubah. Yang dia niat nak dapat pandangan manusia, maka dia akan dikutuk oleh manusia. Sebab itu dalam ibadat kita perlu lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang benar-benar mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan dalam amalan soleh tadi, dia tidak menyekutukan Allah, yakni tidak mensyirikkan Allah, tidak riak kepada manusia. Maka orang yang macam ni yang akan mendapat kemuliaan dan kelebihan. Jadi siapa yang tazayyana linnas bima yuhibbun, bila dia buat hal-hal ibadat tadi, biar manusia puji, semayangnya bagus, baca Qurannya bagus, biar manusia puji, sedekahnya bagus, biar manusia puji, semua benda-benda yang patut dibuat kerana Allah, yang memang kita buat tadi untuk simpanan akhirat atau untuk mendapat balasan akhirat, tiba-tiba dijadikan ianya sebagai tontonan manusia. Tentu ada benda yang kita buat, kita memang tak fikir akhirat, benda ni memang khas untuk dunia, makan, minum, tidur. Secara umumnya, sebelum kita bercakap level yang berikutnya, secara umumnya kalau seorang makan, dia tak fikir makanan ni saya nak bawa akhirat. Dia cuma fikir makan sedap, nanti jadi tahi atau sebagainya. Dia tidur, takkan ada orang kata saya nak bawa tidur ni ke akhirat. Tak, kita tidurlah, nanti habis hilang ngantuk bangun. Seorang bila buat comel-comel rumah dia, tak mungkin dia kata saya buat ni ustaz untuk dapat redha Allah. Tak ada. Itu hanya kesenangan nafsunya. Maka itu hal duniawi, dia akan habis macam tu. Tapi persoalannya ialah, yang pertama saya katakan dalam bicarakan makna nifak dan makna riak, ia pergi kepada fokus dia pada ibadat kita. Bila sebut ibadat, semua amalan yang kita nak pahala, semua amalan yang kita nak akhirat, semua amalan kita tahu kita akan bawa ke akhirat. Contoh baju ni kita tak nak bawa akhirat, maka tak ada istilah riak pada baju ini. Sebagaimana kita tak hina orang. Dan demikian juga kenderaan kita pun tahu kenderaan ni kita bukan nak bawa ke akhirat, ia urusan duniawi kita. Maka terpulang kita nak buat lawa macam mana, nak tukar tayar kangkang ke, kita nak tukar bampu tajam ke, itu hal kita. Itu cuma kait kita dengan JPJ je lah, hal duniawi kita. Tapi dalam persoalan ibadat, persoalan inilah yang Allah Ta'ala perintah kita supaya jaga, supaya benar-benar kita tak buat kerana manusia tapi kerana Allah. Akhirnya kita lihat bagaimana kisah-kisah para ulama yang menyembunyikan kebaikan mereka.
So, mereka tidak dipuji. Bukan mereka takut dipuji. Sebagainya yang disebut dalam asar, bila Nabi Allah Isa berkata, ikhlas sebenarnya bila amalan tadi kamu tak mau dipuji. Orang kerja pun tak apa, asalkan jangan dipuji amalan tersebut. Kita tak suka dipuji. Satu hari, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama Islam yang terkenal, dan dia juga seorang mujahidin, berperang. Maka dia pergi berperang. Bila sudah perang, mereka berehat. Lalu dia berkata kepada anak muridnya, dah tidur ke belum? Dia dah nak tidur dah ni, sambil memegang tombak anak murid dia. Bila dia rasa anak muridnya tidur, dia terus bangun qiyam mulai. Dia tak tidur. Dia tengok semua orang dah tidur, dia qiyam sampai ke subuh. Bila subuh, dia penggerak anak murid dia, bangun. Subuh dah. Lalu kata anak murid dia, ya Syekh, lastu binai, aku tak tidur sebenarnya. Aku tengok semua Syekh buat. Abdullah Mubarak cuma diam. Maka dia pun cerita, saya tengok awak buat ni. Dia diam. Dia tak tunjuk pun rasa minat. Tak tunjuk rasa minat perbualan pujian pada dia. Seolah-olah tak berlaku apa-apa. Kita tuan-tuan nak tahu orang tu ikhlas, antara tandanya, bila orang bercakap kebaikan dia, dia tak minat. Dia tak minat nak sambung ke, tak minat nak cerita. Dia cuma alih tajuk lain. Dia tidak berminat dengar. Kenapa? Kerana Allah berikan kepadanya keikhlasan. Dia tidak mahu disebut-sebut. Bahkan kita baca kisah Abdullah bin Mubarak juga, bila satu hari anak murid dia tak datang kuliah. Abdullah bin Mubarak ni dia antara guru yang memang dikenal anak murid dia. Siapa tak datang kuliah, siapa yang itu, siapa yang dia kenal. Jadi seorang anak murid dia tak datang. Bila dicari kenapa orang ni tak datang, dia tanya member-member lain. Kata kenapa ni tak datang? Lalu kata member dia, qalu mahbusan bidainihi, dia ni ada hutang, dia tengah sibuk bayar hutang. Lalu kata Syekh Abdullah bin Mubarak, kam dainuhu, berapa banyak hutang? Maka dia jawab, 10,000, 10,000. 10,000. Siapa yang berhutang? Dia berhutang dengan siapa? Maka ditunjukkan fulan bin fulan, ni lah yang beri hutang pada dia. Maka dipanggil orang ni, dia keluarkan duit 10,000, dia bayar. Dia kata, tolong jangan beritahu budak tu, aku bayar. Kamu pegang ni sampai aku mati. Jangan dia beritahu. Akhirnya anak murid dia datang balik kuliah. Lalu Syekh kata, lama tak datang kuliah? Itu soalan biasa Tok Guru pada anak murid. Kalau anak Tok Guru tu tanya, maknanya anak murid tu ada dalam hati dia. Kalau tak tanya, dia tak ada dalam hati. Mana-mana Tok Guru kita kalau tanya, lama tak datang kuliah, makna nama kita memang ada dalam hati dia. Jangan sampai senarai itu hilang. Waktu mana kita tak datang, dia tak tanya lagi, makna dia tak ada dah. Dia tak ada dalam hati kita. Lama tak datang kuliah. Dia kata, Syekh, ini mahbusun bidaini. Saya ni berhutang sebab tu sibuk bayar. Tapi ada seorang lelaki tolong bayar hutang, saya tak tahu siapa. Ada orang, bila saya nak bayar, ni kata, dah ada orang bayar. Siapa? Saya tak tahu. Dan dia tak nak beritahu. Dia tak tahu Tok Guru dia bayar sampailah dia mati. Sampailah Tok Guru dia mati. Habis apa cerita ni? Yang tukang bayar, yang tukang pemberi hutang. Tentu ini aneh orang-orang yang memang mencari keikhlasan dalam ibadat mereka. Mereka menyembunyikannya. Sebagaimana orang-orang jahat menyembunyikan kejahatan. Oleh sebab itu, kalau dalam ibadat tadi kita duk tunjuk pada manusia, kita duk suka dengan pujian manusia, sehingga kita lupa untuk mencari redha Allah, kemuliaan dan keampunan. Sedangkan kalau kita buat satu amalan untuk orang, kita bertanya dapat apa? Paling kuat pun dapat like je, paling kuat. Paling kuat kita pun dapat orang pun like, itu je lah. Lepas tu orang komen lah, bagus. Saya tak katalah orang nak like tu dia tak ikhlas. Maksud je kalau. Bila mana kita nak cari keredaan manusia, kita dapat apa? Orang puji saya lah, orang sebut saya lah. Dan sebenarnya kita dapat apa? Dalam cara hidup kita dapat apa? Kita rasa kita tak dapat apa-apa. Tapi bila kita buat satu amalan kerana Allah SWT, paling kurang kita dapat 5 benda. Paling kurang kita akan dapat 5 perkara. Walaupun
Para ulama menyebut orang-orang yang memang kita katakan ikhlas pada Allah, Allah berikan dia ratusan kelebihan, ribuan kelebihan yang tak terhingga, tak terkira, tak terbilang. Tapi kita nak sebut 5 asas. Maka orang yang nifak, orang yang ria, orang yang sanggup menjual akhirat untuk dapat sedikit dunia, yang sanggup dia jual Tuhan untuk dapat manusia, yang sanggup jual yang kekal untuk dapat yang binasa, maka ini orang yang rugi. Modal yang Allah beri pada dia, yakni umur yang Allah beri pada dia, menuju kerugian, menuju kepada kepapaan. Bahkan dia akan terdedah dengan kutukan Allah, kemurkaan Allah, azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan manusia yang dia cari kemuliaan, dia akan dikutuk, dia akan dimaki, dia akan dimarahi. Sebab itu mencari redha manusia adalah sesuatu yang tak akan kita perolehi. Tetapi redha Allah ia amat hampir dengan kita dan kita perolehi. Perlu kita tahu tuan-tuan, kalau kita usaha cari redha manusia, kita tak jumpa. Seorang suami nak cari redha isteri, tak akan jumpa. Ada je benda dia tak suka lagi. Bila tak suka, dia gaul sekali, saya tak suka. Umpamanya ialah kita dah masak kari lawa-lawa, atau dah masak apalah makanan yang kita suka sekali, masuk satu je kotoran, habis nilainya. Jadi kalau saya buat baik pada seorang manusia, banyak baik saya, kurang satu je dia kira macam tak ada, itu manusia. Tuan-tuan selama ni duk bagi duit dia, bagi duit, sekali dia tak bagi, dia kata kita kedekut, dah sekali je. Siapa pun orang, kebanyakan, Allahumma illa ma rahimah rabbi, melainkan orang yang Allah Ta'ala pelihara. Banyakkan orang, tuan-tuan sekalian, bila satu je benda dia tak kena, dia akan benci kita, walaupun yang lain kena. Atau kita dalam rumah tangga pun, dalam rumah tangga yang Rasulullah SAW sebut yang ramai isteri masuk neraka. Bila tanya kenapa masuk neraka, Nabi kata yakfurna bil ashir, mereka suka tidak berterima kasih pada suami, kufur. Suami dah buat baik banyak-banyak, last sekali, abang tak pernah buat baik kat saya, abang tak pernah faham saya, kecil hati saya. Buat ayat tu yang menjadikan dirupa kebaikan suami yang banyak. Maka dengan sebab yang kecil tu dia nak gaduh. Maka ini benda-benda yang menjadikan payah atau mustahil untuk mendapat redha manusia. Redha nas la yunal. Redha manusia kamu tak akan jumpa, tak boleh. Cubalah nak cari redha, tak jumpa. Sekejap, sikit silap, habis, tertolak. Dia macam kita buat semua benda, tapi bila kita darat dengan kosong, jadi kosong. 100 darat kosong. Berapa? Kosong. Sebab darat dengan kosong. Darat dengan orang yang kita tak boleh cari redha dia. Sebab tu bila kita buat baik dengan isteri, biar buat baik kerana Allah. Kita bila buat baik pada suami, biar buat baik kerana Allah. Bila kita tak ada harga, kita tak ada masalah, kita tu buat baik. Kita bila buat baik ke mak ayah kita, buat baik kerana Allah. Kalau mak ayah kita tak hargai, maka kita tak akan tertekan, kita tak akan tension. Apa pun bila kita buat, kita mencari redha Allah, kita kuat. Tapi kalau cari redha manusia, kita pun down, akhirnya masuk hospital, darah tinggi, saya masuk hospital, tension kita, jantung. Di paling kurang bila kita mencari redha Allah Ta'ala, 5 benda pasti kita dapat. Yang pertama, kata ulama, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada segala permainan syaitan dalam dunia ini. Sebab Iblis pun cakap, Iblis pun tahu kelebihan ikhlas. Bila Iblis kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, bila Iblis berkata di hadapan Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sebab aku engkau sesatkan, maka aku akan jadikan dunia ini paling disukai oleh manusia, bukan akhirat. Aku akan jadikan dia nampak dunia paling hebat, bukan akhirat. Kemudian aku akan sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan ya Allah, hamba-Mu yang ikhlas. Tentu permainan syaitan ni banyak. Tak bersyukur, permainan syaitan. Pandang rendah orang, permainan syaitan. Kita kalau nak sebut permainan syaitan, dia lebih banyak daripada permainan dekat Legoland. Lebih banyak permainan dalam mana dekat Sunway Lagoon ke,
dekat mana-mana taman tema, mainan dia lagi banyak untuk menipu manusia. Terlalu banyak. Diriwayatkan bila iblis datang dengan segala stiker-stiker kat badan. Ini kita katakan peminat stiker ni. Yang pertama minat stiker ni iblis. Stiker dia banyak kat badan. Segala benda ada. Lalu Nabi Allah Yahya AS tanya, apa benda tu? Inilah tipu daya aku. Yang aku lawakan manusia. Yang aku jadikan manusia nampak lawa. Lalu mereka pun ikut. Punya banyak ni. Maknanya orang tu lepas sini, dia tak lepas sini. Dia lepas sini, dia tak lepas sini. Ikut mana pun kena. Idlalus syaitan wa ighwa'uhu. Penyesatan syaitan dan penyelewengannya. Tapi kalau orang ikhlas, Allah selamat. Kalau itu orang ikhlas, apa pun permainan syaitan dia tahu. Dia tak mendekatinya. Dia tak masuk dalam perangkap permainan syaitan. Akhirnya banyak benda dia selamat. Itu pertama kalau orang ikhlas pada Allah. Tapi kalau orang riak, syaitan jadikan dia seperti bola. Dia tendang ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang, sebagaimana bola yang berada di tangan kanak-kanak. Kita bagi ke budak bola, dia pun tendang ikut dang dia lah. Tendang ke atas, tendang ke bawah, kanan, kiri. Lepas tu dia kejar balik, tendang balik. Maka demikian bila kita nifak, munafik. Bila kita buat amalan bukan kerana Allah, Allah jadikan syaitan permainkan kita seperti anak kecil permainkan bola. Yang kedua, bila mana kita ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan berikan kita syurga. Tapi kalau kita nifak dan kita buat kerana manusia, apakah manusia beri kita sesuatu? Dia beri duit ke? Dia beri kita sekian-sekian pengiktirafan? Tak, dia cuma satu pujian biasa yang berlalu, dek, tiupan angin. Ia bagaikan kita katakan sesuatu yang bersifat fata morgana. Disangka macam ada tapi tak ada. Umpama kita berjalan tengah panas, nampak di hujung ada air, rupa tak ada. Waktu mana kita cuba dapat pujian manusia, kita sangka dapat sesuatu, tak dapat apa pun. Dia puji, akhirnya tak dapat. Ada seorang sahabat saya ni, dia rajinlah tolong muslimat, tolong. Zaman kita orang belajar kat Mesir, wajib tolong muslimat. Angkat gas. Tu kerja muslimin lah. Angkat. Dia kata dia pun tolonglah, senang, agak-agak kali Minang dapat. Suruh je angkat gas, orang panggil, sebutlah nama ni, sahabat saya ni. Bawa angkat gas. Ni tingkat bawah naik tingkat 3. Saya sekali kena juga. Kata ni gas habis, tolong angkat. Muslimat dia tak angkat. So muslimin. Tu bukan laki dia, muslimin. Kena angkat. Kawan saya bercerita, saya duk angkat gas tiap-tiap hari. Dia time Minang tak dapat, mengajuk tu tak angkat gas. Rupanya perempuan ni tengok muka lawa juga. Lawa. Dia muka tak lawa, dia kata. Dah buat baik macam-macam ni. Kira-kira, ya dah, orang perempuan kan dia suka senyum kat lelaki. Ingat dah dapat? Tak. Ni jenis jinak merpati ni. Bukan senang. Nyesal dia tak nak tolong. Tak boleh harap sangat. Tetapi begitu kesudahan bila kita buat sesuatu. Bila kita nak, kadang-kadang benda yang rasa macam boleh pun tak boleh. Ada hamba Allah, dia buat baik dengan Tok Guru saya. Baik. Tok Guru saya ni ramai anak perempuan. Ramai anak perempuan. Jadi pun baik, ikut. Tok Guru dia belum marah, dia dah marah dulu. Saya kena marah. Tunjuk. Dia pun pinang nak Tok Guru dia tolak. Terus berhenti kuliah. Sebab dia buat kerana manusia tu berhenti. Berhenti terus tak nak pergi kuliah terus. Bahaya orang macam ni. Bila kita buat kerana benda, maka dia musibah besar pada kita. Tapi kita dengar apa yang Allah nak beri pada kita kalau kita ikhlas. Allah akan berikan kepada kita syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Kita baca dalam surah Safat, Allah sebut daripada ayat 39 hingga 43, kata Allah, dan tidaklah kamu mendapat pahala melainkan mengikut apa yang kamu lakukan. Setiap benda kamu buat, kamu akan dapat balasan. Melainkan hamba Allah yang ikhlas, dia akan dapat lebih pada itu. Kita tuan-tuan, kama tadi nutudah, macam mana kita buat, macam itu kita dapat. Kama tazra' tahsud,
Macam mana kamu tanam, itu yang kamu tuai. Tapi orang ikhlas tak? Orang ikhlas ni dibuat sikit, dia dapat banyak. Dibuat sikit, dia akan dapat banyak. Sebab itu pernah Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau ke Yaman, dia kata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah tolong wasiatkan kepada aku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, akhlis dinaka yakfikal qalil. Kamu ikhlas dalam beragama, cukup ibadat kamu walau sikit. Kerana Allah beri pahala banyak. Kamu ikhlas, pahalanya banyak. Sebab tuan-tuan, kita tahu umur kita ni 30-40 tahun kat dunia, tak sempat nak buat banyak-banyak. Tapi macam mana kita nak dapat pahala banyak? Ikhlas pada Allah. Dan ke agak-agak kita nak semayang setiap hari 1000 kali ke, tak sempat. Kerja banyak. Kadang nak dengar kuliah setengah jam pun kelang kabut. Hantar anak sekolah, nak masak sarapan, tak sempat. Akhirnya ustaz kuliah seorang-seorang kat dapur. Dia dah hantar anak dah. Balik habis. Ya, nasib kuliah online macam tu. Di biarnya ustaz dia cakap seorang. Senang. Ya, kalau kuliah offline tak boleh buat. Jadi, dan keadaan kecoh-kecoh tadi, dia nak buat benda dia, kita tak boleh salah dia, dia banyak urusan. Saat pagi-pagi suami nak sarapan, anak-anak nak sarapan. Ni bila cuti sekolah pula, ingat ke rehat, banyak lagi kerja kena buat. Kena gerak anak subuh, dia satu kerja pula, itu, ini. Dia tak sempat. Memang tuan-tuan kalau kita lihat, kecenderungan hawa nafsu menjadikan kita terlalu sibuk. Sebab jiwa kita belum dibaiki sepenuhnya. Namun Allah ajar kita. Umur kita memang tak sempat buat baik banyak, tapi kita sempat ikhlas yang menjadikan kita dapat pahala banyak. Sebab itu berusaha untuk ikhlas pada Allah. Mungkin saya witing tak boleh solat sebelah rakaat Ustaz, dang 2 je Ustaz, 3 je dang. Mudah-mudahan awak ikhlas. Yakfikal qalil. Maka cukup yang ini memberikan awak pahala yang besar. Ini kita cerita orang-orang yang terkejar-kejar dalam ibadat, dalam usia, yang mungkin dia insah waktu usia singkat. Allah Ustaz, saya umur 40-50 baru insah nak qada solat lagi, tak dang Ustaz, nak sak-sak sunat pun dah tak dang. Duk main qada je Ustaz. Qada puasa, orang lain cerita puasa Isnin Khamis, puasa Rajab, puasa Syaban. Saya puasa qada sampai sudah. Tak habis ni. Daripada muda tinggal puasa. Maka kita katakan ikhlaslah pada Allah. Nescaya kamu akan sempat sesuatu yang kamu tak sempat. Kamu akan lebih pahala sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang kamu buat. Kemudian kata Allah, bagi mereka yang ikhlas itu rezeki yang maklum, rizqum maklum. Maksudnya ialah rezeki yang dia tak pening kepala, macam kita sebut semalam. Orang yang ikhlas, Allah beri dia rezeki yang maklum. Dia tak dia nak fikir pening-pening kepala. Dan rezeki yang utama yang maklum yang di syurga. Fawakihu wa hum mukramun. Buah-buahan dalam keadaan dia dimuliakan di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Siapa yang dapat? Orang ikhlas. Yang ketiga, orang yang ikhlas paling kurang, kita sebut paling kurang, Allah selamatkan dalam hatinya sifat hasad, dengki, khianat dan juga semua sifat-sifat buruk dalam hati. Allah selamatkan dia. Seolah-olah perangai jahat dia tak boleh melekat dalam hati yang ikhlas. Kita kalau orang ikhlas, tuan-tuan sekian, dendam pun tak lekat kat hati kita, benci pun tak boleh lekat. Dia jadi benda tu licin, seperti batu licin yang bila mana kita letak tanah, letak pasir, kita siram air, maka dia tak meninggalkan apa pun. Dia licin. Umpama kalau meja marble kita kan licin, walau dia kotor kesat sekali, cus kilat, tak meninggalkan apa kesat. Itu dia orang hati ikhlas. Kalau dia marah pun habis macam tu je. Kalau dia benci pun habis gitu je, dia tak melekat. Sebab tu kalau kita tengok macam mak ayah kita marah kita, ikhlas dia didik kita, tak melekat kat hati dia, dia tak ada berdendang anak-anak. Dia marah waktu tu je. Dah kamu okey, dia pun okey. Ini keikhlasan ibu ayah. Dan kita sebahagian daripada mereka ibu ayah. Waktu kita marah anak-anak kita, bukanlah marah kerana kita benci dia, tapi kerana perkara yang dibuat kesilapan tadi. Lepas tu hilang macam tu. Kita tu redha pada anak-anak kita. Walaupun nampak macam mulut tu boleh tahan marah anak, tapi hati. Sebab kita ikhlas didik anak-anak. Kita tak ada simpan apa-apa. Bukan kita redha anak-anak kita. Sekalipun mulut kita kata anak derhaka, mulut tapi hati tak ada. Dia tanya, mak maaf belaka. Dah, ya maaf. Sebut saja je nak suruh kamu lebih jaga perangai kamu.
Sebut ancaman tadi sebagai nak jaga kamu. Tapi dalam hati tak pernah kata kamu nak anak derhaka. Kamu anak baik. Jadi macam itulah orang ikhlas. Allah jadikan dalam hatinya selamat daripada perangai-perangai buruk. Dalam hadis Nabi kata apa? Salasun la yughillu alaihinna qalban mri'in muslim. Ada 3 amalan yang menjadikan dalam hati manusia tak akan jadi kejahatan dalam diri ni. Ada 3 benda. Bila kita ada benda ni, maka hati kita ni tak akan bersarang kejahatan. Tidak akan ada gulul, tidak ada yang kita sebut sebagai khianat, dengki, hasad, dendam. Pertama, ikhlasul amal lillah. Bila mana kita buat ibadat kerana Allah. Dan bila kita buat ibadat kerana Allah, tak ada benda tu dalam hati kita. Yang kedua, munasahah li aimatil muslimin. Bila mana kita suka nasihat pada pemimpin Islam. Orang yang suka nasihat pemimpin Islam ni, orangnya hatinya baik. Dia bukan mengampu, dia bukan pembenci. Kita sebut nasihat bukan mengutuk dan mengeji. Nasihat lain. Yang suka menasihat pemimpin. Sebab orang jadi pemimpin ni kesian. Orang tak nasihat dia. Yang ada yang keji dia, yang kutuk dia. Yang kedua yang mengampu dia. Yang nasihat tak ada. Wa imma orang jadi pemimpin ni, jadi YB ni, dia berhadapan dengan pengampu. Satu. Dan dia tak boleh jadi baik dengan pengampu. Yang kedua, dia berhadapan dengan pembenci. Dia juga tak boleh jadi baik kerana pembenci. Dia hanya boleh jadi baik kerana ada penasihat dia. Tapi penasihat sebenar mereka ni, orang nama pemimpin, perkara pertama dia hilang selepas dia jadi pemimpin ialah penasihat yang baik. Perkara pertama dia hilang. Melainkan kalau dia pemimpin yang benar-benar baik, Allah jaga. Sebab itu kata Salim kepada Umar bin Abdul Aziz, bila diminta nasihat waktu dia menjawab jawatan khalifah, katanya, lihat siapa sekelilingmu. Kalau sekelilingmu baik, maka kamu baik. Kalau sekelilingmu tidak baik, maka kamu tak akan jadi baik. Sebab orang memerintah ni tuan-tuan, kita tengok siapa kiri kanan dia, maka kita dah tahu hala tuju ke mana. Sebab itu perkara yang paling sedih kalau kita jadi pemimpin, kita tak akan ada penasihat. Jangan kata pemimpin besar, YB, ahli parlimen, menteri sampai atas sekali, kita jadi ayah, ada tak penasihat kita? Bila kita jadi ayah ni atau jadi suami, siapa nak nasihat kita? Bini. Kita tak anggap perkataan dia nasihat. Awak ni nak jatuh saya, nak berendah saya. Sama juga isteri. Kalau kita nasihat dia, awak hina saya, awak pandang rendah saya. Kebanyakan agak susah seorang isteri nak mendengar perkataan suaminya sebagai nasihat. Agak susah. Saya tak kata tak. Tuan-tuan yang dengar kuliah mungkin semua dapat penasihat yang baik. Kita cerita kebanyakan orang. Agak suka seorang suami menganggap perkataan isteri itu nasihat. Agak suka. Demikian sebaliknya. Melainkan benda-benda yang disuka, okeylah. Benda-benda yang berlawan dengan dirinya, agak suka. Agak suka seorang ayah nak dengar nasihat anak-anak. Melainkan dia kata, mu ni anak awang aku. Aku makan garam dulu sekali. Aku yang buat tu dulu. Kita akan beritahu pengalaman kita. Maka anak pun tak boleh nasihat. Anak mana boleh nasihat ayah atau mak? Tak semudah itu. Kerana kita baru jadi suami dah payah nak cari penasihat. Allahumma illa melainkan saya katakan ruang kita dah tua-tua ni tuan-tuan, ruang kita untuk dapat nasihat ialah majlis-majlis ilmu dia tinggal. Tapi kalau majlis ilmu pun mengampu juga kita, habislah kita. Kawan-kawan kita dah payah nasihat, sebab nasihat kita tak berkawan. Terus kita anggap dia ni nak rendahkan kita. Tinggal satu lagi majlis ilmu. Tapi kalau majlis ilmu pun tak pergi, habis. Ada orang kata, buat apa pergi majlis ilmu duk kutuk orang? Dah habis dah dia. Dia dah game over. Sebab apa? Dia dah tak ada penasihat dalam diri dia. Jadi yang bernama YB ni lagi teruk. Masalah mereka tak ada penasihat. Yang mereka ada cuma pengampu. Yang kedua pembenci, haters, mubghid. Itu ada. Dan siapa yang menasihati orang Islam, orang ni memang dia dalam hatinya tak ada kebencian pada orang. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang tak ada penyakit hati ini ialah orang yang melazimi jemaah. Orang yang bergerak dalam jemaah, maka orang ni Allah pelihara hati mereka daripada rosak. Sebab apa? Bila kita silap, ditegur, kita datang solat berjemaah, kita berkuliah berjemaah, kita berjemaah dalam mengaji Quran, dalam berzikir, maka sebahagian doa kita ni ada mustajab. Seorang doa, seorang amin,
Mungkin saya yang doa tak mustajab saya. Mungkin. Tapi yang aminkan mustajab, maka jadi mustajab. Mungkin yang amin tu tak mustajab, tapi yang doa itu mustajab, maka mustajab. Maka sebab itu kita nak sentiasa berada dalam jemaah yang menghimpunkan sekalian orang Islam, yang punya matlamat dan niat yang sama untuk dekat dengan Allah. Bukan sekadar jemaah-jemaah yang bersifat politik, yang bersifat ekonomi, yang bersifat sosial. Asalkan jemaah ini matlamat dia, arah tuju dia sama, nak menuju pada redha Allah. Maka jemaah macam ni kita nak. Tak kira jemaah nama apalah jemaah tu. Kita nak namakan jemaah surah Yasin ke, jemaah surah Ad-Dukhan ke, ikut suka kita. Nak panggil jemaah talaki ke, jemaah kuliah pagi ke, jemaah maghrib ke. Asalkan kita berada pada satu kelompok, kumpulan yang sama-sama kita ingat Allah. Kerana Allah suka diingati secara berjemaah. Bila kita ingat Allah secara jemaah, maka turun rahmat. Kata Rasulullah, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi ma indah. Tak ada satu kaum yang duduk untuk ingat Allah melainkan Allah beri dia 4 perkara. Apa yang Allah beri pada dia? Hafathumul malaikah, malaikat sama-sama hadir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi majlis ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun dalam majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama mereka satu persatu di sisi Allah di hadapan sekalian malaikat. Kata ini hebat orang yang ingat Allah dan keadaan berjemaah. Kita kalau ingat Allah seorang-seorang ni masalah. Nak menuntut ilmu seorang-seorang masalah. Nak semayang seorang-seorang masalah. Kita nak berjemaah. Akan datang bulan Ramadan yang hampir ini sebagai bulan jemaah. Bulan Ramadan ni apa kelebihan dia? Dia bulan jemaah. Apa maksud jemaah? Kita sama-sama buat ibadat berjemaah. Kita tengok sana sini orang berpuasa, sana sini orang bertarawih, sana sini orang bertadarus, sana sini orang bersedekah, orang beri makan, sana sini orang buat. Ia satu jemaah dalam ataupun beribadat secara berjemaah secara besar-besaran. Kan itu bulan Ramadan tu berkat. Antara keberkatan Ramadan, kerana secara berjemaah kita ingat Allah. Maka laungan selawatnya, laungan zikir, laungan Al-Quran, laungan solatnya, semuanya ini menambahkan keberkatan Ramadan. Maka sebab itu kita tuan-tuan tidak mahu berpecah daripada jemaah yang membawa kita kepada Allah. Kita nak duduk. Mana jemaah yang boleh bawa kita pada Allah, pada perintah Allah, pada pelaksanaan perintah Allah. Kita nak bersama mereka. Kita tahu hati kita terselamat. Syaitan tak akan ragu hati-hati yang macam ni. Dia sentiasa dalam ingatan. Dia sentiasa dalam keadaan terjaga. Ini sifat mereka. Kemudian yang ketiga, bila kita sebut yang keempat, bila seorang tu ikhlas, paling kurang Allah janjikan kemenangan kepada dia dalam semua perkara. Kalau kita bermuamalah dengan manusia, kita ikhlas, kita akan menang. Walaupun orang ni buat apa pun konspirasi, provokasi, muamarah, dan apa bentuk penipuan-penipuan, makar untuk perangkap kita, kalau kita orang ikhlas, Allah beri kita menang. Siapa pun ikhlas, dia menang. Suami yang ikhlas, dia akan menang dalam rumah tangga. Isteri yang ikhlas, dia akan menang dalam rumah tangga. Anak-anak yang ikhlas dan menjaga ibu ayah, dia akan menang dalam keluarga. Sahabat yang ikhlas, dia akan menang dalam persahabatan. Siapa pun, dalam kedudukan mana pun, kalau dia ikhlas, Allah janjikan kemenangan. Dalam hadis, Nabi menyatakan, innama yansurullah hazil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah tolong umat ini disebabkan ada yang lemah di kalangan mereka, yang ni yang tak takabur, yang jaga solat, yang jaga doa mereka, dan yang ikhlas di dalam amalan mereka, dalam ikhlas dan semua perkara. Kita sebut tadi bahawa pembagian ikhlas pada dua benda. Pertama dalam amalan, yang kedua dalam doa. Kalau orang ni dia jaga ikhlas dan kedua-dua perkara, doanya pada Allah, ibadatnya pada Allah, maka dia akan mendapat kemenangan. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang cari kemenangan palsu. Macam mana nak menang palsu? Hujah palsu. Lagi menang palsu, cari kawan-kawan sokong kita. Lagi apa lagi cara menang palsu ni? Gunakan kekuatan, gunakan duit. Itu bukan kemenangan. Itu ialah tanda-tanda kekalahan. Kalau kita nak menang, gunakan keikhlasan.
Bila orang tu ada ikhlas, dia akan menang, siapa pun dia. Yang lawan syaitan menang sebab ikhlas. Yang lawan hawa nafsu menang sebab ikhlas. Yang lawan masyarakatnya, dia menang sebab dia ikhlas. Yang lawan orang ramai menang kerana dia ikhlas kepada Allah. Maka dia dapat sampaikan agama itu. Walau mula dibenci, dia ikhlasnya pada Allah akan sampai. Kita orang kita dulu, ulama-ulama kita dulu, kita tahu masyarakat Melayu sihir kuat, khurafat banyak. Mandi sofanya, mandi bunganya, puja pantainya, main puterinya, main menoranya, wayang kulitnya, kuda kepangnya. Ni benda khurafat yang banyak. Tapi kita ada ulama-ulama yang ikhlas. Bagaimana mereka berjaya sedikit demi sedikit, akhirnya puja pantai tak ada. Wayang kulit dipersembahkan dengan cara baru yang menurut syariat. Kuda kepang habis slow-slow hilang. Ni yang main puteri pun dah tak ada. Yang memuja, yang menurun hilang. Tok-tok bomo pun dah ramai menganggur. Dek kerana perjuangan para ulama yang ikhlas. Yang sihir-sihir pun dah mula berkurangan. Semua ini kerana kita ada ulama-ulama yang ikhlas. Sehingga kalau orang yang hidup tahun 60-an, 70-an, dia tahu banyak mana khurafat. Buang ancaknya, saka. Dulu saka ni wajib. Saka wajib. Setiap orang ada bela saka. Ada je jing dia. Yang ni saka kebun, untuk jaga kebun. Yang ni saka ataupun ni untuk tujuan pemusafiran. Ada juga jin. Orang-orang kita dulu kalau sebut je silat, mesti ada ilmu batin. Ilmu batin ni maknanya ilmu hubungan dengan jin. Hubungan dengan jin. Dia pun ada amalan dia. Amalan dia puasa juga, puasa hari Selasa. Orang puasa hari Senin, dia puasa hari Selasa. Sebagai satu amalan. Ini pengalaman saya. Puasa hari Selasa, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena bertapa. Maka amalan-amalan khurafat ini, Masya Allah, keikhlasan para ulama kita, berjaya mereka ubah. Dulu tutup aurat, oh susah. Kita nak cari pembaca berita pakai tudung payah. Ada seorang je pakai tudung, lepas tu kena pindah ke radio. Sebab dia pakai tudung, dia kena pindah di radio. Tapi para ulama yang cakap tentang tudung, hari ini Alhamdulillah dah ada kapal terbang yang pramugari dia pakai tudung. Dah ada. Tapi ada pula yang salah faham, yang menganggap apa yang didakwa ini sebagai satu langkah ke belakang. Tak, ini pembersihan. Akhir-akhir ini kita kalau kat sekolah tuan-tuan nak cari anak murid tak pakai tudung, kalangan wanita agak suka. Kecil-kecil dah pakai tudung. Ni tadika daripada tadika lagi dah hafal doa, dah hafal Quran. Ini perjuangan siapa? Perjuangan orang-orang yang ikhlas. Sebab orang yang ikhlas yang akan ubah landscape ini. Bukan orang-orang yang sombong, tak, orang yang ikhlas. Dan kita yakin mereka-mereka yang ikhlas itu ada untuk melakukan perubahan-perubahan dalam semua aspek politik, ekonomi, sosial, pergaulan kita. Kerana itu Allah akan beri kemenangan pada orang yang ikhlas. Ada orang mungkin dia cuba cari kekuatan yang palsu. Tak apa, kita orang ramai, kita berdasarkan kepada reputasi kita memang menang, tak pernah kalah. Kita katakan yang menang tu yang ikhlas. Yang menang tu orang ikhlas. Kita jangan cari kekuatan palsu. Carilah kekuatan yang hakiki, iaitu keikhlasan menjadikan kita menang lawan syaitan. Dia banyak cerita masyhur yang dicerita pada kita oleh para alim ulama. Kisah bagaimana syaitan yang menjadikan manusia menyembah pokok. Sembah pokok. Lalu seorang alim marah. Dia ambil kapak, dia nak tebang pokok. Lalu syaitan menghalanginya. Dia lawan syaitan, dia mengalahkannya. Syaitan kata, boleh tak kamu jangan tebang pokok. Nanti kamu bangun tidur, setiap kali kamu bangun akan ada 2 keping dinar, 2 keping duit emas di bawah bantal kamu. Oh, dia kata elok juga tawaran ni. Asal marah dia kepada kemungkaran, tapi bila dia pun ada habuan, dia pun stop, berhenti kemungkaran. Dia pun tidur, esok bangun ada 2 dinar, esok bangun ada 2 dinar, begitu seterusnya. Sehingga satu hari tak ada. Dia pun marah, oh lupa bagi. Dia marah, keluar balik kapok, nak tebang pokok. Dan syaitan menghalanginya. Dia lawan dan dia kalah. Dia lawan kemudian dia kalah. Dia lawan kemudian dia kalah. Kata syaitan, dulu kamu keluar ikhlas kerana Allah. Hari ini kamu keluar sebab tak dapat 2 dinar tu. Sebab tu kamu kalah. Syaitan beritahu rahsianya. Kata kita pun sama kadang-kadang,
Gagal kita didik anak sebab kita tak ikhlas. Gagal kita dapat sesuatu kebaikan akhirat, kita tak ikhlas. Saat saya semayang lama dah, tak ada pun rasa mencegah kemungkaran. Jaga keikhlasan. Maka semua benda dengan keikhlasan kita dapat kemenangan. Dan yang kelima akhir sekali, yang kita sebut minimum orang ni, dengan keikhlasan akan hilanglah kesedihan, akan terbebaslah dia dari kesusahan. Seorang ikhlas, Allah janjikan pada dia, kerungsingan dia, kesusahannya akan berakhir. Maka ikhlas. Kan kita baca kisah 3 lelaki yang terperangkap dalam gua. Nak jerit pun bukan orang dengar. Gua tu dalam hutan. Batu yang jatuh tu pula batu yang besar yang menutup pintu gua. Bagaimana mereka selamatkan diri 3 orang pemuda ini? Dengan ikhlas. Setiap orang menyebut amalan yang paling mereka ikhlas, akhirnya batu ni bergerak sehingga membebaskan mereka. Tapi ini kisah yang Nabi SAW cerita, bukan sekadar halwa, bukan halwa telinga, tapi pengajaran bagi orang beriman. Kadang-kadang ustaz, saya ada jiran yang jahat, saya ada itu, ada ni, banyaklah benda-benda yang menjadi kerungsingan, kesedihan. Maka kita katakan ikhlas pada Allah. Bila kamu ikhlas kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala bebaskan. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, orang yang ikhlas ini dia akan sibuk jaga batin dia berbanding zahir dia. Tapi masalahnya kita banyak jaga zahir, batin tak jaga. Penampilan zahir memang kita jaga sangat-sangat, tapi hati kita tak jaga. Keikhlasan kita tak berapa jaga. Jalan-jalan mencari ikhlasan kita tak berusaha. Tapi jalan-jalan cari dunia kita usaha. Cara nak dapat, nak kaya, nak jutawan dalam masa sebulan, 2 bulan, ni pergi coaching, pergi kursus. Tapi cara nak dapat ikhlas, pernah tak kita berusaha cara nak dapat ikhlas? Dan jalan-jalan untuk kita dapat ikhlas, macam mana ustaz? Saya nak tahu jalan-jalan untuk dapat ikhlas. Jalan-jalan untuk saya jadikan amalan saya ni betul kerana Allah. Maka kita dah beritahu sebahagian daripada jalannya ialah ada sebahagian kebaikan kita kena sembunyi dan biar jangan ada orang tahu dan biar kita pun tak ingat. Kalau kita berjaya buat benda tu, kita dah melatihkan diri kita ikhlas. Ada satu amalan, even bini kita pun tak tahu. Jangan kata orang yang jauh-jauh, bini kita. Ni kisah seorang ulama nama Daud bin Abi Hanad radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau ni tuan-tuan, puasa 40 tahun tanpa isteri dia tahu. Dia orang paling tahu kita tak puasa, bini kita. Dia tahu. Kita mungkin boleh berlakon pak kawan-kawan puasa. Sampai kat rumah ngak, bini pun nampak. Ni bini tahu. Ni seorang ulama yang bernama Daud bin Abi Hanad. Dia pernah puasa 40 tahun, tak ada orang tahu. Dia puasa. Dia bawa makanan. Dia pergi kerja. Dia ni penjual kain. Pergi pasar jual kain. Khazaz. Jualan macam-macam lah peralatan hiasan dan sebagainya. Maka bila dia sampai ke pasar, dia bagi makanan ke kawan-kawan. Kawan-kawan dia ingat dia dah sarapan kat rumah. Kemudian bila dia balik rumah, dia saja balik lewat. Malam baru dia balik. Maka dia makan malam. Maka keluarganya tak syak dia puasa. Bayangkan dia orang boleh sembunyi puasa sampai tempoh macam tu. Dan perkara yang sama yang dibuat oleh seorang ulama bernama Amr bin Qais Al-Mallai rahmatullahi alaih. Dia pun sama kerja kat pasar, nega. Ni kalau jenis suami duduk rumah tak boleh tipu. Tak boleh nak sembunyi, ni suami jenis kerja boleh sembunyikan. Ini Amr bin Qais Al-Mallai pun sama. 20 tahun dia berpuasa, isteri dia tak tahu. Dia bawa makanan banyak-banyak. Bini dia nampak selera nak makan kawan-kawan. Kat rumah tak selera. Padahal dia bagi semua kat orang. Kawan-kawan dia ingat dah banyak ni makan dia bawa, mesti kat rumah lagi banyak makan tu. Dia balik rumah bila maghrib, bila dah malam, barulah dia makan. Itu dia buat 20 tahun. Kita kadang-kadang nak sembunyi sehari puasa pun payah. Yang kata 20 tahun. Nak sembunyi 20 minit, tak dan 20 minit. Minit ke 10 beritahu, abang puasa ni. Jadi masak sedap-sedap lah. Kan terbang dengan mangkuk. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kalau nak cari keikhlasan, antara jalan yang paling betul yang kita akan bincangkan nanti ialah simpang rahsia amalanmu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.